Shalom, apa kabar semua? Salam berkat, salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara, saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, saya percaya Roh Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin, saudara-saudari. Kepada kita yang pertama kali yang mengikuti kita secara online, selamat datang ke ibadah di UMC Bahasa Malaysia. Kami sebagai keluarga besar di UMC berdoa supaya saudara dan saudari akan menerima jamahan Tuhan di ruang ibadah online kita pada hari ini. Tuhan tahu segala situasi saudara-saudari dan Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan di dalam apapun yang kita harungi. God is good all the time, and all the time God is good. Amin, teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami minta penyertaan-Mu di dalam ibadah pada hari ini, walaupun secara online. Kami percaya Roh Tuhan akan bekerja di antara kami dimanapun kami berada. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terutama sekali tentang janji-janji Allah yang luar biasa. Kami serahkan perkongsian ini ke tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan di dalam setiap perkataan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Saudara-saudari, di dalam bahagian pertama siri Amazing Promises of God, kita telah sama-sama pelajari janji-janji Allah untuk masa hadapan kita. Dan di dalam bahagian kedua siri Amazing Promises of God, kita telah mempelajari janji-janji Allah di dalam kegagalan kita, di mana kita melihat bagaimana Tuhan menukarkan situasi kegagalan Petrus menangkap ikan kepada mukjizat berkelimpahan. Bahagian ketiga pula, kita berbicara tentang janji-janji Allah untuk kedamaian kita, dengan melihat bagaimana Paulus dengan penuh kedamaian mengharungi peristiwa kapal karam dalam pelayarannya ke Itali. Dan bahagian keempat pula, kita mempelajari bagaimana Tuhan memberikan kita janji di dalam kita memberi dengan murah hati, dengan melihat bagaimana balu yang miskin memberikan 2 wang tembaga. Dan juga kita juga melihat bagaimana seorang balu di Sarfat memberikan api yang dia ada kepada Ilya, kan saudara-saudari. Dan hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang janji-janji Allah di dalam ketakutan kita akan kegagalan, the fear of failure. Nah, kebanyakan daripada kita semua bencikan kegagalan, kan? Ketakutan kita kepada kegagalan menyebabkan kita tidak melakukan sesuatu. Ini penting, saudara-saudari. Jikalau motivasi untuk mengelakkan kegagalan lebih daripada motivasi kita untuk berjaya, kita tidak akan melaksanakan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketakutan inilah yang menjadi batu penghalang di dalam kita memenuhi destiny hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari janji-janji Allah di dalam ketakutan kita akan kegagalan. Ingatkah saudara-saudari ibarat tentang wang emas atau perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25? Yesus menceritakan tentang ibarat atau perumpamaan tentang seorang majikan yang pergi ke luar negeri. Dan dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu berangkat. Nah, lihat di sini saudara-saudari, seorang hamba yang menerima 5 talenta mengerjakan wang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Maksudnya, dia melipat gandakan wang tersebut dengan keuntungan 100%. Hamba yang kedua juga berbuat demikian dan mendapat keuntungan 2 kali ganda, 100% keuntungan. Dan tuannya mengatakan kepada kedua-dua hamba ini, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Wow, Tuhan melihat kesetiaan kita di dalam kita mengerjakan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap kali apabila kita melihat perumpamaan talenta ini,
Kebiasaannya, kita memberikan fokus kepada kedua-dua hamba yang pertama ini, di mana kita diberikan contoh bagaimana menjadi seorang pengurus talenta yang baik, ya kan saudara-saudari? Tetapi izinkan saya untuk hari ini untuk melihat dari perspektif yang berlainan sedikit, iaitu perspektif hamba yang ketiga ini, dan bagaimana kita boleh mempelajari mengatasi ketakutan akan kegagalan. Mari sama-sama kita baca Alkitab. Matius 25 ayat 24 sampai 30. Kemudian hamba yang menerima 1 talenta itu datang lalu berkata, "Tuhan, aku tahu Tuan berhati batu. Tuan menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. Jadi aku takut, lalu kusorokkan 1 talenta Tuan di dalam tanah. Lihat, itulah hak milik Tuhan." Tetapi tuannya menjawab, "Hai hamba yang zalim dan malas, kamu tahu aku menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. Oleh itu sepatutnya kamu simpan wang itu di dalam tabung, supaya ketika aku pulang, aku menerima wang itu dengan faedahnya. Sekarang ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Demikianlah kepada setiap orang yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih lagi sehingga dia penuh kelimpahan. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai sesuatu, apa yang ada padanya pun akan diambil. Buangkan hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Wow, saudara-saudari, ini adalah bahagian ibarat tentang seorang hamba yang takut akan kegagalan. Ayat 25 mengatakan bahawa hamba tersebut takut lalu menyorokkan talenta tuannya di dalam tanah. He wants to play it safe. Sekurang-kurangnya dia harus masukkan talenta ataupun wang tersebut ke dalam tabung ataupun bank dalam bahasa sekarang untuk mendapat faedah. Nah, dengar di sini saudara-saudari, Tuhan mahu mengingatkan kita pada hari ini supaya apabila kita bertemu dengan Tuhan satu hari nanti, Tuhan mahu kita mengerjakan talenta yang telah diberikan kepada kita untuk memberikan impact kepada dunia ini. Dengan menggunakan talenta kita untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik, dengan menggunakan talenta kita untuk memperkembangkan kerajaan Allah, dengan menggunakan talenta kita untuk memberitakan Injil dan sebagainya. Jikalau kita menggunakan talenta dengan baik, Tuhan akan memberikan kita lebih talenta. Jadi, kita harus membuangkan ketakutan kita akan kegagalan. Reaksi Tuhan kepada hamba yang ketiga ini adalah, pendapat saya sangat kasar kan? Tetapi inilah realitinya. Jikalau kita takut dan tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan, kita akan dikategorikan sebagai hamba yang zalim, hamba yang malas, hamba yang dirampas talentanya dan diberikan kepada orang yang setia mengerjakan talenta mereka, hamba yang tidak berguna, hamba yang dibuang ke dalam kegelapan di luar. Wow, jadi saudara-saudari, inilah pelajarannya. We are never going to please God if we are playing it safe. Mengapa? Kerana iman adalah risiko. Tanpa risiko, tidak ada iman. Dan tanpa iman, kita tidak akan menyenangkan hati Tuhan dan tidak akan mendapat keredaan Allah. Inilah yang mahu saya kongsikan untuk hari ini. Tuhan mahu kita membuangkan ketakutan kita akan kegagalan. Saudara-saudari, dunia sedang menghadapi gejala COVID-19 yang belum pernah kita alami di dalam dunia yang sebelum ini. Mungkin untuk musim yang baru ini, Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk melangkah kepada kerjaya yang baru. Mungkin Tuhan mahu kita memulakan bisnes yang baru. Mungkin juga Tuhan mahu kita memulakan pelayanan yang baru. Mungkin Tuhan mahu kita menjadi gembala, pastor ataupun missionary sepenuh masa. Mungkin Tuhan mahu kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Walau apapun panggilan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan mahu mengingatkan kita hari ini supaya kita tidak takut akan kegagalan. Tuhan mahu kita berani mengambil risiko, saudara-saudari, untuk membantu orang lain, untuk menginjili orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberkati orang lain, untuk melakukan pekerjaan besar untuk Tuhan. Dan mungkin juga untuk memenuhi panggilan kita di dalam Kristus. Amin, saudara-saudari. Nah, mari kita
sama-sama kita pelajari 4 kebenaran yang harus kita ingat dan yang boleh kita lakukan tentang janji-janji Allah di dalam ketakutan kita akan kegagalan. Yang pertama, kebenaran yang harus kita ingat ialah janji Allah ialah kegagalan bukanlah penentuannya. Maksud saya ialah kegagalan bukanlah akhirnya, kecuali jikalau kita menyerah kalah. Nah, saudara-saudari, semua orang akan gagal di dalam hidup. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini. Kita semua adalah golongan orang-orang yang pernah dan akan gagal. Pengkhotbah 7:20. Sesungguhnya di bumi ini tiada orang benar yang sentiasa berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Ini penting, saudara-saudari. Alkitab mengatakan bahawa kita semua akan gagal. Kegagalan bukanlah akhirnya. Kegagalan bukanlah muktamad. Kegagalan bukanlah parah, kecuali jikalau kita menyerah kalah. Amin, saudara-saudari. Kita give up. Lebih teruk ialah apabila kita tidak sekalipun mencuba melakukan sesuatu. Ketakutan kita akan kegagalan adalah lebih teruk daripada kegagalan itu sendiri. Maksud saya, kegagalan bukanlah sesuatu yang besar, tetapi ketakutan akan kegagalan yang menyebabkan kita tidak memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita akan menyebabkan kita gagal. Sebelum apa-apa pun, kita sudah gagal kerana kita tidak terlebih dahulu mencubanya. Amin, saudara-saudari. Amsal 24:16a, walaupun orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi. Wow, maksudnya saudara-saudari, orang yang benar akan gagal ataupun membuat kesilapan. Bukan sahaja jatuh sekali, tetapi 7 kali. Mereka tidak akan give up dan menetap di bawah, tetapi mereka bangkit kembali berulang-ulang kali. Inilah yang saya katakan resilience di dalam bahasa Inggeris, daya tahan dalam bahasa Malaysia. Jadi saudara-saudari, jikalau kita mahu menjadi orang yang benar, a righteous man, kita haruslah belajar karakteristik yang daya tahan ataupun resilience. Orang yang benar jatuh 7 kali dan bangkit kembali. Yang bertentangan juga akan berlaku, kan? Orang yang tidak benar jatuh dan mengatakan I quit, saya menyerah kalah. George Washington kalah 2/3 di dalam peperangannya semasa revolusi Amerika, tetapi tidak menyerah kalah, saudara-saudari. Dia kalah lebih daripada dia menang, tetapi dia tidak menyerah kalah dan akhirnya dia menang dan menjadi presiden pertama dan pengasas negara Amerika Syarikat. Mendiang Pastor Bunga Semayong, melayani di Bentong di antara perkampungan orang asli. Sandra ada kongsikan dengan kita beberapa minggu yang lalu. Berulang-ulang kali mereka menghalau dia keluar daripada kampung. Mereka menulis surat kepada saya untuk menyuruhnya balik ke Sarawak, tetapi dia tidak menyerah kalah. Dia tetap memegang kepada janji-janji Allah di dalam panggilan hidupnya dan akhirnya banyak orang diselamatkan dan gereja-gereja ditubuhkan di sana. Wow. Nah, Galatia 6:9, janganlah kita jemu berbuat baik kerana pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak putus asa. Soalan, apakah yang akan berlaku jikalau mendiang Pastor Bunga menyerah kalah? Dia tentu tidak akan melihat ramai jiwa-jiwa yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Kan saudara-saudari, inilah peringatan pertama Tuhan untuk hari ini. Kegagalan bukanlah penentuannya. Yang kedua pula ialah janji Allah ialah kegagalan adalah jalan kepada kejayaan. Jikalau kita merendahkan diri dan belajar daripada kegagalan kita, kegagalan adalah jalan kepada kejayaan. Boleh saya katakan bahawa tidak ada jalan yang lain yang menuju kepada kejayaan kecuali jalan yang melalui kegagalan. Kegagalanlah adalah pintu kepada kejayaan. Amsal 28:13, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi sesiapa yang mengakui dan meninggalkannya akan mendapat rahmat. Wow, sesiapa yang tidak mengaku kegagalannya tidak akan berjaya. Tetapi jikalau kita mengakui dan meninggalkannya, iaitu belajar daripada pelanggarannya, kita akan mendapat rahmat. Jadi, kebanyakan kalinya kita belajar daripada kegagalan kita.
Dan mungkin kita harus berhenti menamakan kegagalan sebagai kegagalan. Dan mungkin kita harus menamakan kegagalan sebagai nama baru, seperti pelajaran. Kegagalan adalah pelajaran, saudara-saudari. Saya selalu joke dengan anak saya bahawa saya adalah orang yang berpelajaran tinggi kerana saya banyak gagal di dalam hidup saya. From School of Hard Knocks. Lebih kita gagal, lebih banyak pelajaran yang kita akan terima. Kegagalan ada banyak kebaikannya. Pertamanya, kegagalan menunjukkan kepada kita apa yang tidak berfungsi. What does not work. Jikalau kita boleh belajar daripada apa yang berjaya, kita juga boleh belajar daripada apa yang tidak berjaya. Contohnya, Thomas Edison mencubai 1,000 jenis elemen yang berlainan sebelum dia menemui bahawa tungsten adalah elemen yang sesuai untuk mentol lampu, kan? Dan jikalau Thomas Edison berhenti di percubaan 999, dia tidak akan menemui light bulb. Thomas Edison ada pernah mengatakan bahawa dia tahu 999 perkara yang tidak berfungsi. Yang keduanya, kegagalan akan membangunkan skill kita. Tidak ada orang yang baik di dalam melakukan sesuatu sebelum dia gagal terlebih dahulu. Contohnya, bagaimana kita belajar berbasikal. Mesti kita akan jatuh, kan? Anak saya yang kecil belajar berbasikal dengan baik selepas dia jatuh ke dalam longkang. Sebab daripada kegagalan tersebut, dia belajar untuk menambahkan skill untuk menunggang basikal. Kegagalan adalah selalunya batu loncatan kepada kejayaan jikalau kita belajar daripadanya dan terus mencobai tanpa menyerah kalah. Saudara-saudari, dengar di sini. Boleh saya katakan bahawa inovasi tidak akan wujud tanpa kegagalan. Innovation does not exist without failure. Jikalau kita mahu syarikat kita berinovasi, syarikat kita harus belajar cepat daripada kegagalan. Dan yang ketiganya, kegagalan membantu kita untuk menemui kurnia kita. Kegagalan akan membantu kita mencari pekerjaan baru yang sesuai untuk diri kita, membantu kita mencari kerjaya yang baru, mungkin akan membantu kita mencari pelayanan baru dan sebagainya. Yang keempat yang saya rasakan kegagalan itu sangat penting untuk kehidupan hidup kita ialah untuk mengajar kita kerendahan hati. Failure will teach us humility. Kerendahan hati adalah sangat penting untuk kita hidup berjaya di dalam hidup ini. Malahan Yesus pernah mengatakan di dalam ucapan bahagia atau Beatitudes, diberkatilah orang yang rendah hati. Inilah peringatan Allah yang kedua. Kegagalan adalah jalan kepada kejayaan. Amin, saudara-saudari. Dan yang ketiga, janji Allah ialah Dia akan menjadikan kegagalan untuk kebaikan kita. Roma 8:28. Dan kita tahu bahawa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Semua hal, termasuk kesilapan kita, kegagalan kita, keputusan kita yang kurang bijak. Mungkin ada di antara kita, Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang baru untuk sekarang dan untuk tahun hadapan 2021. Mungkin bisnes yang baru, mungkin pelayanan yang baru, mungkin responsibility baru, mungkin pekerjaan baru, mungkin juga panggilan baru. Tuhan mengatakan walaupun kita gagal buat pertama kalinya, kita belajar dan terus berpegang kepada janji-janji Allah. Kita akan berjaya di akhirnya, saudara-saudari. Nah, kita kebiasaannya memberikan perhatian kepada apa yang akan dilakukan, kan? Tetapi Tuhan memberikan perhatian kepada siapakah kita. Dalam bahasa Inggeris, we are interested in what we are doing, but God is interested in who we are becoming. Maksudnya, saudara-saudari, kita selalunya fokus kepada kejayaan, tetapi Tuhan fokus kepada karakter kita. Amin, saudara-saudari. Sebab itu di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi pelbagai cubaan, kerana kamu tahu bahawa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan.
Pastikan bahawa ketabahanmu itu berterusan sehingga kamu menjadi sempurna tanpa sebarang kekurangan pun. Wow, inilah peringatan Tuhan untuk kita pada hari ini. Izinkan saya katakan bahawa failure is not missing a goal, but failure is not having a goal. Kegagalan adalah kerana kita tidak mencuba melakukannya. Iman ada risikonya. Jikalau kita melakukan panggilan Tuhan dengan iman, itu adalah kejayaan. Tahun 2020 ialah tahun Impact Now. Marilah kita fikirkan sesuatu yang belum pernah kita cuba. Marilah kita lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Marilah kita pergi ke tempat yang belum pernah kita pergi. Amin, saudara-saudari. Nah, yang keempat ialah janji Allah, ialah dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini dengan kita memberikan fokus kepada kasih Allah untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Mengapa kasih, saudara-saudari? Kerana kasih adalah antidot kepada ketakutan. Banyak orang memikirkan bahawa yang bertentangan dengan ketakutan ialah iman. Mungkin betul, tetapi kurang tepat. Yang bertentangan dengan ketakutan ialah kasih. Seorang ibu contohnya akan melakukan apa sahaja untuk melindungi bayinya. Seorang bapa akan mempertarungkan nyawanya demi keselamatan anak-anaknya. Mereka melakukan semua ini bukan kerana iman, tetapi kerana kasih. Sebab itu di dalam Yohanes 4:18 mengatakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan segala rasa takut kerana ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Dengan demikian, orang yang takut belum mengenal kasih yang sempurna. Wow, kasih yang sempurna akan menghilangkan segala rasa ketakutan. Mungkin ada di antara kita yang takut untuk melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kita fikirkan bahawa perkara tersebut adalah terlalu besar. Kita fikirkan bahawa perkara tersebut adalah terlalu sukar untuk dilaksanakan. Kita fikirkan bahawa kita tidak berdaya atau berkemampuan untuk melakukannya dan sebagainya. Jikalau itu adalah fikiran kita, kita harus menerima kasih Tuhan yang sempurna. Amin, teman-teman sekalian. Satu lagi perkara yang mahu saya katakan, apabila kita merasa takut, fokus kita ialah untuk diri kita sendiri. Tetapi apabila kita mengasihi orang lain, fokus kita ialah untuk memenuhi keperluan orang lain. Apa yang saya masukkan di sini ialah lebih kita menjadi orang yang mengasihi, lebih kita menjadi orang yang berani. Jadi hari ini Tuhan mahu mengingatkan kita untuk pertamanya menjadi seorang yang menerima kasih Tuhan. Keduanya pula menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga ialah menjadi seorang yang mengasihi orang lain. Amin, teman-teman sekalian. Dan kesimpulannya, kita harus berfikir bahawa apabila kita mengeluarkan ketakutan dalam hati kita, ia akan menjadi kosong, kan? Dan kekosongan ini haruslah diisi. Dan inilah yang akan saya cadangkan untuk kesimpulan ini. Apabila kita keluarkan ketakutan di dalam hati kita, kita isikan dengan iman kita kepada Kristus. Saya tidak tahu apa yang sedang kita lalui buat yang sekarang ini dan untuk masa yang akan datang. Di dalam situasi COVID-19, di dalam situasi kemelesetan ekonomi, di dalam situasi syarikat demi syarikat ditutup, dan dengan itu banyak pekerjaan yang terjejas. Inilah masanya untuk kita mengatakan bahawa Kristus adalah cukup untuk kita. Christ is enough for me. 2 Korintius 12:9, tetapi firman-Nya, cukuplah kasih kurniaku bagimu, kerana kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Oleh itu, aku paling rela berbangga tentang kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungiku. Nah, Filipi 4:13 mengatakan, aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan.
Nah, saudara-saudari, ayat ini dituliskan semasa Paulus di penjara di Roma. Walaupun dia di penjara, Paulus menyatakan bahawa sukacita Tuhan adalah kekuatannya. Tidak kira apapun keadaan sulit yang dia hadapi. Sama ada kaya ataupun miskin, orang bebas atau di penjara, Paulus tetap mengetahui kecukupan yang hanya datang melalui Yesus Kristus. Dia telah mengetahui bahawa kepuasan sejati hanya diperolehi daripada kita tinggal di dalam Dia. Jadi akhir ibadah kita pada hari ini, Tuhan mahu mengingatkan kita supaya kita jangan takut, terutama sekali di dalam melakukan panggilan Tuhan. Supaya kita tidak takut akan kegagalan. Saya akhiri perkongsian saya ini dengan beberapa contoh. Ada seorang lelaki yang semasa di sekolah dibuang daripada pasukan basketbolnya. Dia pulang ke rumah, kunci di dalam bilik dan dia menangis. Namanya ialah Michael Jordan, seorang pemain basketbol yang luar biasa di dunia. Ada seorang lagi semasa kecil, ibu bapaknya menganggapkan anaknya sebagai seorang yang cacat akal, mentally retarded. Di sekolah, gurunya mengatakan bahawa dia tidak akan berjaya dalam kehidupannya. Namanya ialah Albert Einstein, seorang saintis yang bijak di dunia dan yang telah mencipta General Theory of Relativity. Ada seorang pelajar dari Harvard School ataupun Harvard University yang gagal, seorang dropout. Dia memulakan satu syarikat software dengan US 50 sahaja. Namanya ialah Bill Gates, pengasas syarikat software yang paling besar di dunia, iaitu Microsoft. Ada seorang lagi yang gagal di sekolah, kemudian dimasukkan ke dalam kelas budak yang tidak boleh belajar. Kemudian dia drop out daripada sekolah selamanya. Namanya ialah Steven Spielberg, seorang director, producer dan screenwriter. Dia adalah seorang yang paling berpengaruh di dalam industri filem sedunia. Ada seorang lagi yang gagal dalam menghadapi banyak cabaran dalam hidupnya. Dijual oleh adik-beradiknya, dituduh oleh isteri majikannya, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi akhirnya dia menjadi Perdana Menteri Negeri Mesir pada ketika itu. Namanya ialah Yusuf. Ada seorang lagi yang melalui bencana demi bencana di dalam hidupannya. Seorang insan yang sangat-sangat mengasihi Tuhan dan seorang yang tekun melayani Tuhan. Tetapi telah hilang segala-galanya, harta kekayaannya, kesehatannya, dan anak-anaknya, semuanya berlaku di dalam satu hari. Dan nama seorang itu adalah Ayub. Ayub mengajar kita bagaimana kita terus menyembah Tuhan, walaupun kita di dalam kesakitan, kesusahan, kepahitan, penderitaan, kesedihan hati, dan akhirnya hidupnya dipulihkan sepenuhnya. Ada seorang lagi yang gagal di dalam dia menyangkal Yesus 3 kali, tetapi akhirnya dipulihkan oleh Yesus sendiri. Namanya Petrus. Yesaya 41:10, jangan takut kerana aku berserta denganmu. Jangan cemas kerana akulah Allahmu. Aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, aku akan menopang engkau dengan tangan kananku dengan penuh kebenaran. Hari ini saudara-saudari, jikalau kita belum lagi menerima kasih Tuhan yang sempurna, inilah harinya untuk kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara-saudari boleh tekan emoji angkat tangan untuk menyatakan ketersediaan kita untuk menerima kasih karunia Yesus. Amin, saudara-saudari. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti
berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah belajar firman-Mu pada hari ini. Kepada kita yang baru menerima Tuhan pada hari ini, kami minta bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami yang baru. Ampuni segala dosa kami yang lepas dan terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas salib untuk diri kami. Pada kita yang lain yang telah percaya, kami minta pertolongan Tuhan di dalam ketakutan kami akan kegagalan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Di dalam kami memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan ini, marilah kita pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami doakan semua ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada kita semua yang telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Ibadah sudah selesai, saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.